Lelaki ini tergambar bunuh mak dia dan simpan pula dalam peti sejuk selama 3 tahun. Seorang lelaki tergambar membunuh ibunya sebelum mayatnya disumbat dalam peti sejuk beku di sebuah rumah di Taman OUG, Jalan Klang Lama di Kuala Lumpur pada 12 November. Tapi akhirnya kantoi juga. Kejadian ini bukan berlaku dalam filem, tapi ia real dan berlaku di Malaysia. Kita akan share dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kesihatan yang baik. Saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang terus support channel ini agar terus berkembang. Sahabat semua, kasih yang paling besar, sayang yang paling dalam dan tidak berpenghujung ialah kasih sayang ibu kepada anak. Seorang ibu ni dia sanggup berkorban jiwa raga, harta benda demi kebaikan anak-anaknya. Dan dalam hidup ni, benda yang paling kita takut ialah kehilangan ibu dan ayah. Khususnya ibu, kerana ibu adalah insan yang paling kita sayangi. Cinta ibu kepada anak ni melebihi cinta sepasang kekasih. Tapi baru-baru ini viral mengenai seorang lelaki juga anak sanggup dan tergamak dia menamatkan riwayat ibunya. Ibu kandungnya sendiri pula, bukan orang lain yang buat, tapi anak sendiri yang buat. Yang paling sadis sahabat semua ialah bila dia dah tamatkan riwayat ibu dia, boleh pula dia simpan dalam peti dekat dalam rumah. Bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, tapi 3 tahun. Ini memang kerja gila. Kejadian ini berlaku di Taman OUG Kuala Lumpur, dekat Malaysia lah, bukan Konoha. Dan bangsa suspek ni kita tidak tahu lagi sama ada ia type M ataupun type C. Tetapi menurut komen-komen netizen, lebih kepada berat kepada type C lah. Sebabnya kalau orang Melayu yang buat mesti akan disebut bangsa, sampailah ke nama, pekerjaan, sekolah dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kalau sekolah tahfiz, memang kena sebut, memang akan dibongkar. Itu kebiasaannya lah berlaku sekarang. Jadinya sahabat semua, awal kejadian ini berlaku pada bulan Mac tahun 2021. Tahun ni memang tahun yang agak mencabar jugalah. Sebabnya tahun 2020 tu kita dilanda dengan pandemik COVID dan benda tu berpanjangan sehingga tahun 2021. Jadinya ada PKP, PKPD, PKPP dan sebagainya. Sehinggalah masa tu kita ni semua kena duduk dalam rumah. Dan kalau tidak ada duit pun memang akan struggle lah sampai mengibarkan bendera putih dan sebagainya. Dan itu memang benar berlaku pada tahun 2021. Lebih-lebih lagi bila duduk lama terkurung ni memang mencabar mental, fizikal dan sebagainya. Dan pada tahun 2022 itulah barulah kita bebas semula. Jadinya sahabat semua, pada tahun 2021 itulah lelaki ini tergamak melakukan hal yang di luar nalar manusia biasa. Yalah kan, kebiasaannya manusia biasa ni seperti kita ni mana mungkin lah kita terfikir untuk menamatkan riwayat seorang ibu yang kita kasihi, yang kita sayangi sepanjang hidup kita. Tapi ini berlaku. Korang tahu tak antara sebab lelaki ini tamatkan riwayat mak dia? Punca utamanya ialah perselisihan mengenai agama antara si anak ni dengan ibu dia. Boleh jadi pendapat mak dia lain dan pendapat dia lain. Kiranya bercanggah lah antara kedua-dua pihak ni. Jadinya mengikut fahaman agama lelaki ni, kalau dia habiskan mak dia dengan ditamatkan riwayat hidupnya, maka mak dia akan masuk ke syurga, terus akan mendapat kesenangan dalam syurga dan tidak terseksa lagi hidup dalam dunia ni. Jadinya si anak ni pun tanpa berfikir panjang, dia pun memukullah orang tua tu dengan benda keras. Bila dah pukul, dia tambah lagi dengan dibalut dengan tuala dan plastik sehinggalah tidak bernyawa orang tua tadi. Jadinya bila si ibu dah pun meninggal, maka lelaki ini pun baru sedar yang dia tidak boleh bawa keluar mayat tersebut, apatah lagi nak kubur. Sebabnya kawasan perumahan di OUG ni boleh dikatakan tidak ada ruang dah. Kalau kubur depan rumah ataupun bawa keluar pun mesti akan kantoi. Dan lelaki ni pun dia sedar dah yang dia dah buat satu jenayah, dia dah buat satu kesalahan. Jadinya bagi menjadikan mayat itu tidak ada bau dan tidak buruk, dia pun meletakkan mayat si ibu itu di dalam peti sejuk yang memang boleh beku. Kiranya mayat tu duduk di dalam rumah dia bersama-sama dengan lelaki itu selama 3 tahun. Mayat tu kiranya terjagalah dan tidak buruk sebabnya dah beku kan. Mungkin juga dia dah banyak tengok filem-filem thriller, makanya dia tahu dah bila buat macam tu mayat akan terjaga, tidak akan buruk, tidak akan berbau. Dan memang terbukti mayat ibunya masih elok meskipun dah 3 tahun berlalu. Tetapi apa yang peliknya ialah jiran kiri dan kanan pun tidak tahu benda tu dan mungkin juga tidak ambil peduli. Sebabnya lelaki ni tidak bergaul dan bercampur dengan jirannya. Jadinya jiran pun tak pedulilah, apatah lagi nak syak. Tapi kan yang muskil, diorang tidak pun tertanya-tanya dekat mana dah mak dia pergi. Sebabnya dalam tempoh 3 tahun tu mak dia dah tak keluar rumah dah. Kalau korang ada jiran macam tu, mesti korang akan hairan kan.
Pergi mana mak dia? Apa dah yang berlaku? Tapi jiran-jiran lelaki ni semua tak peduli langsung pun. Meskipun begitu, mereka perasan yang lelaki ni dalam 2 minggu akan keluar rumah lah dalam 3 kali untuk cari makanan dan keperluan. Korang tahu tak kenapa lelaki ni kantoi daripada terus sembunyikan mak dia sehingga dah tahun keempat, dah dekat tahun 2025 dah ni? Antara sebab utamanya ialah lelaki ni dia tak ada duit. Ditambah lagi lelaki ni dah pun sakit, dah tak kuat, jadi yang dia pun call 999 untuk datang dan ambil rawat dia. Dan ketika kecemasan sampai dekat sana, mereka nampak dah lelaki tu baring dan bersebelahan dengan peti sejuk itu. Dan kalau siapa-siapa pun datang, khususnya pihak berkuasa, mestilah akan cek kan apa yang berlaku dekat rumah tu, apa yang ada dekat rumah tu. Lebih-lebih lagi lelaki tu memang bersebelahan dengan peti. Jadinya kantoi lah bila buka peti tu ada mayat dekat dalam. Bila dah macam tu, pihak polis pun datanglah dan tangkap lelaki tadi. Sahabat semua, ada kemungkinan besar yang lelaki tersebut memang sayang pada ibunya. Sebabnya dia nak ibunya tu meninggal untuk dapat syurga terus, tanpa perlu hadap lagi kesakitan dalam dunia ni. Menurut sumber, suspek yang berusia 50-an dipercayai membunuh ibu kandungnya yang berusia 80-an kerana mahu wanita itu masuk syurga. Tetapi dia mengambil jalan yang salah dan kejam. Jadi dia sebagai manusia biasa ni yang ada hati nurani ni, dia akan rasa menyesal dengan apa yang dia dah buat. Makanya dia pun selalulah berada di samping ibunya. Sehinggalah dia terbaring sakit pun dan ditemui pihak berkuasa, dia masih lagi berada di samping freezer tersebut ataupun peti sejuk. Dan sisi yang lainnya pula ialah dia mengaku memang dia yang buat perkara itu. Sahabat semua, antara pengajaran yang kita boleh ambil di sini ialah pentingnya kita sebagai anak ni untuk terus berbakti kepada ibu. Walaupun sekecil apapun itu, yang penting ia membuatkan ibu ayah kita bahagia. Lebih-lebih lagi kalau ibu, kerana ada hadis ketika mana seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Maka Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang tersebut pun bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Maka jawab Nabi ialah, "Kemudian ayahmu." Dan ibu ni juga adalah insan yang melahirkan kita. Meskipun seluruh kekayaan dunia ni kita ganti dengan pengorbanan seorang ibu saat melahirkan kita, ia tidak akan pernah sama. Lebih-lebih lagi kasih sayang ibu memang tiada ganti. Jadinya tindakan menamatkan riwayat ibu itu adalah tidak bermoral. Dan dalam agama Islam ia jelas haram dan dilarang, dan ia adalah satu jenayah. Yang kedua pula, kita sebagai jiran ni kenalah ambil tahu sedikit sebanyak mengenai siapa jiran kita, bagaimana kehidupan mereka. Bukan nak menyebut, tapi untuk kenal dan tahu siapa jiran kita sebenarnya. Esok lusa nanti yang akan tengok dan bantu kita adalah orang yang dekat dengan kita, iaitu jiran. Orang dulu-dulu kalau berjiran siap hantar makanan lagi. Tetapi hari ini segelintir daripada kita, jiran kiri kanan pun kita tidak kenal dan tidak peduli langsung. Sahabat semua, dalam Islam Allah ajarkan kita untuk berbaik dengan semua orang sebagaimana firman Allah, "Dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua pun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong membangga-banggakan diri." Subhanallah, ayat ini menggambarkan indahnya Islam. Kita diajarkan daripada sebesar-besar perkara sehinggalah perkara-perkara yang kecil memang detail. Jadi ya sahabat semua, kejadian yang menyayat hati seperti ini, kita kenalah ambil pengajaran dan juga sempadan. Jika ada masalah, kekusutan, carilah orang yang boleh bantu, carilah orang yang lebih layak. Lebih-lebih lagi bila berkait dengan agama, ia memang perlukan bimbingan. Mana ada agama dalam dunia ini yang mengajarkan kejahatan, apatah lagi pedajal mak dia sendiri. Tidak ada. Kita hidup sebagai manusia dalam dunia ini memang memerlukan antara satu dengan yang lain. Tidak boleh sendiri. Bila terasing dan tidak bergaul, maka banyak perkara buruk yang akan berlaku. Jadi akhirnya semoga kita dilindungi dan dijauhkan daripada perkara-perkara seperti ini. Semoga juga kita diberikan akal dan kehidupan yang sehat. Jadi cukup sekitar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.